sambung belajar tu dekat mana? Dalam bidang agama. Asal kira macam tak ada asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fi dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-baghyu aw kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Yang saya hormati sahabat pengurusi majlis, dihormati semua div-div VIP dan kehormat yang saya tak mampu sebutkan nama seorang demi seorang, tetapi wallahi tak merendahkan sedikit pun keilmuan mereka, dan tak lupa diraikan graduan-graduan yang berjaya menghabiskan pengajian secara umum, tapi saya khususnya terus berjalan insya-Allah, mudah-mudahan sampai mati. Umur 75 boleh mengaji ke Kemah Pak Long. Kita umur 30 pun malas dah rasa. Mari tengok Pak Long ni rasa semangat sikitlah, insya-Allah mudah-mudahan tumpang semangat. Dan semualah tuan-tuan tetamu yang hadir hari ini, yang mungkin datang teman tumpang semangat, mudah-mudahan lepas ni kita pula boleh nak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu tahun 2012 saya habis degree yang pertama, dapat dua offer, UUM dengan USM. Di USM saya dapat dalam bidang hadis, tapi terpaksa tolak sebab waktu tu kena pergi ke Mesir sebab isteri saya duduk di Al-Azhar ketika tu, saya di Universiti Pertahanan. Buat sembahyang istikharah ni berfikir nak berat nak main ke USM, tapi memandangkan dah waktu tu dah hampir setahun mujahadah, setahun berjauhan dengan isteri. Waktu tu sampai tengok negro pun nampak segak dah, tak boleh lah. Tu yang terpaksa tawakuf, tolak. Waktu dapat scholarship alhamdulillah USM offer, tapi terpaksa tolak memandangkan mujahadah dah setahun duduk dengan jauh dengan isteri ni, tak lepas habis dah. Maka pergi ke Mesir. Tapi hari ni alhamdulillah, walaupun bukan saya yang bergraduasi, dapat tengok ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang-abang pun. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua yang hadir insya-Allah. Satu tajuk yang baik untuk kita bincangkan, bukan bererti saya yang paling baik, tetapi untuk kita sama-sama ambil istifadah apa yang dipesan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu kebaikan dan panduan untuk kita semua insya-Allah. Ada satu hadis yang kita akan bincangkan atau kita akan ambil manfaat pada pagi ini, yang saya petik di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh guru kita yang mulia almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, ataupun lebih dikenali sebagai Syekh Abu Ali Al-Banjari
An-Nadwi Al-Maliki. Belah pinggan tak nak. Baru meninggal dunia berapa belas bulan yang lepas. Tahlil. Syekh Fahmi Zamzam ni banyak menyusun kitab-kitab yang memudahkan untuk talibul ilm untuk mengambil faedah. 40 hadis akhir zaman, 40 hadis penuntut ilmu, 40 hadis berkaitan fadilat Al-Quran, 40 hadis berkaitan adab-adab penuntut dan sebagainya. Maka memudahkan kepada kita ini untuk mengambil faedah pada hadis-hadis yang pendek ni. Kalau kita nak pergi buka kitab-kitab Sunan Sittah, pakai tak buka dah perasan. Maka dimudahkan dia mengambil hadis-hadis sebahagian daripada tu mengikut daripada fadilat-fadilat tertentu. Bukan hak yang lain nak sambung bau ni. Rajinnya ulama kita yang terdahulu ni, Syekh Fahmi Zamzam sendiri, kita tengok dia pernah menterjemah satu kitab namanya Ayyuhal Walad ataupun disebut dengan Ar-Risalah Al-Waladiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Ghazali ini ditulis kitab ni melalui surat sahaja. Kalau tuan-tuan baca tentang Ar-Risalah Al-Waladiyah ini, sejarahnya adalah Imam Al-Ghazali menulis surat kepada anak murid dia. Tulis surat tuan-tuan selepas wafatnya Imam Al-Ghazali pada tahun 550 Hijrah. Maka anak murid ni buat tunjuk balik surat tu, dan surat itulah yang dijadikan sebagai buku Ar-Risalah Al-Waladiyah ataupun Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta tu. Hebat kan ulama dulu ni, dia tulis surat jadi buku. Kita yang duduk dalam dewan pada tengah hari ni, mungkin dulu pernah ada sejarah kita zaman-zaman tu 90-an, 80-an kan. Kita waktu tu tak ada SMS, tak ada WeChat, tak ada WhatsApp. Kita tulis surat. Ibu-ibu ayah-ayah ada simpan lagi tak surat-surat lama tu? Kan lipat-lipat berbedak Johnson Baby sikit kan. Baik, kalau surat-surat tu lah kalau dibukukan hari ni agak-agak ada orang nak baca. Kita baca pun nak muntah. Tapi kata subhanallah, ulama yang terdahulu ditulis surat pun jadi buku, apatah lagi yang mengkhususkan secara khusus tulis buku, sudah pasti dah lebih baik dari segi penulisannya. Maka daripada kitab Ayyuhal Walad yang dah berumur ratusan tahun ini, hampir 850 tahun ini umurnya, dulu hanya ada dalam bahasa Parsi dan dalam bahasa Arab. Pada tahun 1996, pada tarikh 3 November, Syekh Fahmi Zamzam ketika almarhum tuan guru kita ada daurah pengajian di India, duduk dalam kereta api. Maka Syekh Fahmi Zamzam menterjemah kitab ini. Pada tahun 1996 saya baru umur 5 tahun. Allah bagi manfaat ada dalam kereta api kita lah, kereta api Lena lah kot noh. Kata hari ini membuktikan bahawa menuntut ilmu itu tidak ada batas umur dan tidak ada kekangan waktu kalau berhajat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang ke-28 dalam kitab 40 hadis akhir zaman, hadis yang paling pendek tapi besar maknanya kepada penuntut ilmu hari ini. Daripada Makhil bin Yasar radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Mana-mana orang yang dia boleh beribadah, menuntut ilmu, buat benda baik, istikhamah dengan kebaikan. Fil harji, ma makna al-harji? Ketika zaman Allah datangkan kepayahan, kesusahan, Allah datangkan macam-macam bentuk sekatan, 2019, 2020, 2021, susah nak keluar mengaji, tapi gagah juga. Fil harji ni dia gagah juga untuk nak mengaji ni. Nabi kata apa? Kahijratin ilayya. Diberikan ganjaran pahala kepada golongan orang yang boleh istikhamah menuntut ilmu, buat benda baik, terus dengan benda kebajikan, pahalanya kahijratin ilayya, seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Kita nak ikut macam para sahabat.
nak ikut macam hijrah, nak tinggal habis anak bini, nak tinggal tanah air, nak tinggal harta benda di Mekah semata-mata nak mengikut dalam peristiwa hijrah tu kita tak mampu, maka ambillah fadilat seperti mana yang dibuktikan sebahagian besar daripada para graduan hari ini. Mereka boleh untuk mujahadah itu mudah-mudahan termaktub dan tercatat sebagai wa'amila lima ba'dal maut, amal kebaikan dan kebajikan dengan asbab mujahadah tadi, dapat pahala kahijratin ilayya, seperti berhijrah kita kepada baginda Nabi SAW. Maka hari ini kita nak mengambil hadis yang ke-24 dalam kitab yang sama juga, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan datang kepada kamu yakni kiamat, hatta sehingga mana berlakunya pada beberapa keadaan tanda pengasihnya Allah, penyayangnya Allah kepada kita semua. Allah boleh membinasakan kita ni tanpa bagi amaran pun, atas kehendak khada' dan khadar Allah ni. Allah boleh binasakan saya, Allah boleh binasakan kita semua, dan Allah boleh binasakan alam ini tanpa memaklumkan pun, sebab itu adalah kekuasaan Allah. Tetapi Allah sayang kat saya, Allah sayang kat semua yang ada dalam ni, Allah sayang kepada makhluk yang ada dalam alam ini. Maka Allah memberikan peringatan demi peringatan demi peringatan. Bukalah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari selalu sebut, dia kata berpadananlah namanya Al-Ankabut, yakni labah-labah, yang mana sifatnya hanya akan buat sarang yang sangat rapuh untuk dimusnahkan, dan itulah berulang kali dia akan buat seumur hidupnya. Maka itulah tamsilan yang Allah nak tamsilkan, bagaimana labah-labah sifat dia buat benda rapuh. Manusia pun duk pulun dengan dunia, yang kita tahu dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang kita bakal meninggal. Buka dalam ayat ke-14, Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Selang 3-4 ayat Allah cerita tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita buka lagi pada ayat 36, Allah cerita tentang kaum Nabi Syuaib alaihi salam, kaum Madian. Langkau 2 ayat selepas kaum Madian, pada ayat 38-39 Allah memulakan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun, Haman wa Qarun. Kesemua penceritaan umat-umat terdahulu ni untuk apa? Allah cerita kronologi. Depa ni buat panggil hudu, depa duk buat lok-lak, depa duk buat benda-benda hak tak senonoh ni. Allah datangkan peringatan, Allah turunkan utusan kepada mereka, dengan utusan untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang Allah redha. Saat mereka menentang, maka Allah binasakan mereka. Itu je kronologi. Sama juga dengan kita umat akhir zaman. Allah bagi kepada kita peluang demi peluang demi peluang, dan hari ini dah 1400 tahun lebih peluang itu Allah telah memberikan ruang. Dan jangan bimbang, kita juga akan berada pada kronologi yang sama. Buat maksiat, bagi peringatan, habis bagi peringatan, terus kembali dengan kemaksiatan, maka akan datang tempoh yang disebut kebinasaan. Maka sebab tu disebut dengan tajuk hari ini akhir zaman. Cuma akhir zaman itu terma yang tidak terlalu tepat untuk kita hari ini, kerana akhir zaman itu bermula bila? Bermula saat Nabi SAW menerima wahyu. The moment Nabi menerima wahyu sebagai Rasul pada umur 40 tahun, 13 tahun sebelum peristiwa hijrah. Kalau sekarang 1443, tambah lagi 13 tahun. Sebab hijrah dikira adalah ketika mana Nabi dah 13 tahun menerima wahyu. Jadi secara ofisialnya 1456 tahun terma akhir zaman itu dah kena kepada kita. Maka kalau dah 1456 tahun, maka tidak selayaknya digelar dengan umat akhir zaman, tetapi yang patut kepada kita adalah umat akhir zaman.
Kalau dalam pasar raya dia panggil clearance stock. Habis ni, hak dia kira hujung-hujung lah. Hak perujung produk hujung-hujung ni hak waktu lah expired date. Produk yang produk reject, orang tak mau dah. Maka hak ni lah kita duduk pada fasa tersebut yang penuh dengan huru-hara ni. Dan dibuat kajian sustainability dalam satu-satu umat itu kebiasaannya tidak pernah lebih daripada 1500 tahun. Kelestarian ataupun keberadaan di antara satu tempoh umat kepada umat yang baru. Peralihan daripada setiap rasul yang diutusan itu biasanya tidak lebih di antara 1500 tahun. Dan kita juga duduk pada fasa pengakhiran di antara 1500 tahun itulah. Maka tuan-tuan, apa yang disebut dalam hadis ni di antara tanda kasih sayang Allah pada kita, Allah bagi juga peringatan kan. Padahal boleh je Allah binasakan kita semua ni. Meteor Allah bagi meletup apa semua. Banyak je benda yang Allah boleh datangkan, tapi Allah sayang dekat saya. Allah sayang dekat ibu saya. Allah sayang dekat kita semua. Atas nikmat kasih sayang itulah juga hari ini kita berhimpun di tempat yang baik ni, insya-Allah. Maka Nabi kata apa dalam hadis ni, ada 3 benda yang kita akan ambil sebagai panduan. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Yang pertama kata Nabi, la taqumu hatta yafidal mal wa tazharal fitan wa yaksural harju. Yang pertama kata Nabi SAW, kepada umat akhir zaman ini Allah akan datangkan ujian yang payah nak menuntut ilmu, yang payah nak buat benda baik, yang payah istiqamah nak duduk di atas jalan kebajikan ni. Yang pertama Allah akan datangkan yafidal mal. Apa makna yafidal mal? Syekh Fahmi Zamzam menterjemah dalam kitab dia dengan 2 terjemahan pada yafidal mal. Yang pertama, terjemahan yafidal mal ini adalah Allah akan datangkan ujian harta benda ataupun materialistik yang zahir kepada manusia. Dan hari ini tidak dapat untuk kita mengatakan, nak menafikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita bandingkan 30-40 tahun dulu pun dah berbeza dengan hari ini. Kalaulah tahun 90-an, tahun 80-an, dalam satu kampung nak cari sebiji kereta pun payah kan. Nak boleh ada seorang tu ada motor pun, kalau ada tu kira dia ni orang yang berada sungguh lah. Ada kira gerek tua tu pun kira kemas dah. Tapi sekarang, tuan-tuan tahu tak laporan yang terbaru daripada Jabatan Pengangkutan Malaysia? Rakyat Malaysia ada 33 juta, 32.8 juta untuk tahun 2022. Tetapi jumlah kenderaan di Malaysia mencecah 36 juta kenderaan. Kenderaan di Malaysia lebih banyak daripada orang yang ada di Malaysia. Padahal gap di antara 30 tahun tu bukanlah lama. Keluaran produk yang pertama pada tahun 84, 86. Lebih kurang tu lah. Waktu tu kira kalau boleh naik kereta produk, kira boleh naik kereta Proton Saga tu, kira kalau beli tu tingkap dia buka sampai habis. Nak abang kata dia duduk dalam kereta tu. Tingkap tu kalau boleh tangan